Dari segi ilmu ialah bahasa Melayu, tapi apabila digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu di Indonesia yang bernama bahasa Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia. Kita ambil contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya, sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand, tetapi tetap bahasa Inggeris. Sungguh keliru bila nama bahasa Melayu disebut sebagai istilah ilmu semata. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa politik karena diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi Malaysia. Profesor Lepage misalnya bercakap tentang bahasa kebangsaan sebagai salah satu daripada lambang kedaulatan. Sebagaimana nama baru negara itu, lagu kebangsaan baru, bendera baru menjadi lambang-lambang kedaulatan, maka bahasa kebangsaan juga merupakan lambang kedaulatan sebuah negara yang baru memperoleh kemerdekaan daripada penjajah. Bahasa Melayu Malaysia terancam hancur atau punah. Karena itu Profesor Malaysia berusaha menyelamatkannya dengan segala cara. Antara lain dengan mendompleng atau memanfaatkan bahasa Indonesia. Jangan heran jika mereka berusaha memaksa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa Melayu. Misalnya, cara-cara kotor lewat pernyataan seperti ini. Bahasa dari segi ilmu ialah bahasa Melayu, tapi apabila digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu di Indonesia yang bernama bahasa Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia. Kita ambil contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya, sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand, tetapi tetap bahasa Inggeris. Sungguh keliru bila nama bahasa Melayu disebut sebagai istilah ilmu semata. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa politik karena diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi Malaysia. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa politik. Sekali lagi, nama bahasa Melayu adalah bahasa politik karena digunakan sebagai bahasa resmi Malaysia. Dan membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris juga tidak tepat. Itu adalah analogi akal-akalan Profesor Malaysia untuk mendompleng bahasa Indonesia. Di Google Translate pun, bahasa Inggris hanya satu. Tak ada bahasa Inggris Amerika atau Australia. Adapun bahasa Indonesia dan bahasa Melayu jelas dipisah karena memang merupakan bahasa yang berbeda. Nah, Profesor Nik Safiah Karim juga tidak konsisten, karena dalam ceramahnya yang lain ia menekankan pentingnya bahasa bagi identitas bangsa, bahkan lambang kedaulatan. Jadi sebetulnya bahasa Melayu adalah lambang kedaulatan Malaysia. Adapun bahasa Indonesia adalah lambang kedaulatan negara Indonesia. Berikut ini videonya. Profesor Lepage misalnya bercakap tentang bahasa kebangsaan sebagai salah satu daripada lambang kedaulatan. Sebagaimana nama baru negara itu, lagu kebangsaan baru, bendera baru menjadi lambang-lambang kedaulatan, maka bahasa kebangsaan juga merupakan lambang kedaulatan sebuah negara yang baru memperoleh kemerdekaan daripada penjajah. Dan ini dikaitkan dengan sikap yang mempunyai hubungan yang rapat dengan dua perasaan. Satu, perasaan bangga dengan bahasa sendiri, language pride, dan perasaan setia terhadap bahasa kebangsaan diri atau language loyalty. Apabila ini tidak ada, apabila tidak ada language loyalty, tidak ada language pride, kedudukan bahasa kebangsaan amat sukar dicapai. Dan di Malaysia, ini merupakan salah satu daripada masalahnya. Ya. Sebab masyarakat majmuk, terutama dalam kalangan penutur yang bahasa kebangsaan, bahasa Melayu bukan bahasa ibunda mereka, tidak wujud language pride dan tidak wujud
language loyalty. Language pride terletak pada bahasa Inggeris. Demikian juga language loyalty. Jadi ini merupakan satu isu besar. Bahkan soal language pride dan language loyalty juga wujud dalam kalangan sikap penutur-penutur bahasa asli bahasa Melayu. Yang kedua, keupayaan bahasa Melayu. Pejuang bahasa Melayu tidak mempunyai masalah dari segi keyakinan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa moden, menjadi bahasa pengantar, menjadi bahasa pentadbiran negara. Tapi sebahagian besar daripada jumlah penutur di negara ini, termasuk pucuk pimpinan, tidak begitu yakin dengan keupayaan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, menjadi bahasa moden, mengambil alih peranan bahasa Inggeris. Maka itulah menjadi satu hambatan yang sebenarnya hambatan dalam diri. Seperti kata Datuk tadi, ya, bukan soal keupayaan bahasa untuk mengungkapkan segala ilmu pengetahuan baru, segala aspirasi baru, tetapi yang menjadi soalnya ialah keupayaan penutur bahasa itu sendiri. Tetapi ibarat orang yang tak pandai menari, yang dipersalah ialah lantainya. Maka dikatakan bahasa Melayu tidak mampu, walhal sebenarnya dirinya yang tidak mampu. Dirinya yang berpendidikan bahasa Inggeris, yang di rumah pun bercakap dalam bahasa Inggeris, yang tidak mampu mengungkapkan buah fikiran dalam bahasa Melayu yang betul, yang tidak mengikuti perkembangan peristilahan dan perkembangan kosakata, maka dia tidak mampu mengungkapkan dengan baiknya buah fikiran dalam bahasa Melayu, maka dikatakan bahasa Melayu tidak mampu. Itu juga merupakan satu isu besar hasil daripada masalah abad ke-20 membawa kepada abad ke-21. Ya. Dan isu yang ketiga ialah isu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada suatu waktu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar telah dilaksanakan dengan sempurnanya dalam tahun 70-an, 80-an. Daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti, bahasa Melayu mampu menjadi bahasa pengantar dengan kuliah disampaikan bukan saja oleh pensyarah Melayu tapi oleh pensyarah bukan Melayu juga. Tesis sarjana dan kedoktoran ditulis dalam bahasa Melayu dan syarahan perdana dia sampaikan dalam bahasa Melayu. Tetapi pucuk pimpinan yang kurang yakin lalu menukar, mengatakan bahasa Melayu tak mampu. Maka terbitlah dasar-dasar yang kemudiannya, ya, walaupun ditolak, dibawa dalam bahasa Inggeris, dismuggle in, ya, daripada dasar PPSMI pada dasar duri bahasa dan sebagainya, semata-mata kerana kurang yakin terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ya.